الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati dan diridai Allah di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk memanfaatkan musim cuti sekolah. Ma'asyiral muslimin, cuti sekolah. Cuti sekolah adalah saat yang dinanti-nantikan oleh anak-anak kita yang bersekolah karena mereka bebas daripada buku-buku pelajaran, aktiviti-aktiviti kurikulum ataupun kelas tambahan. Inilah masanya untuk mereka berehat, berseronok dan melakukan sesuatu yang disukai oleh mereka. Tuan-tuan, sebenarnya masa cuti persekolahan ini bukanlah untuk dihabiskan sepenuhnya dengan berseronok dan melupakan terus pelajaran sekolah. Ibu bapa mestilah merancang aktiviti-aktiviti yang dapat memanfaatkan masa cuti sekolah anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Perlu diingat bahawa pada musim cuti sekolah inilah pelbagai peristiwa ataupun tragedi yang menyayat hati kerap kali berlaku seperti mati lemas, kemalangan jalan raya, penculikan kanak-kanak, malah terdapat juga kes-kes jenayah yang dilakukan oleh remaja yang masih di bangku sekolah. Saudara, dengan membiarkan anak-anak sendiri menguruskan masa cuti tanpa kawalan akan menyebabkan mereka mudah terjebak dengan aktiviti-aktiviti sosial yang merosakkan. Apatah lagi jika ia melibatkan perkara yang berkaitan dengan akidah seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fabawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua-dua ibu bapanya lah yang akan menjadikan anak itu seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Saudara muslimin yang dikasihi Allah, masa itu ibarat emas. Ungkapan ini tuan-tuan biasa disebut-sebut bagi menggambarkan betapa masa itu sangat berharga. Namun kebanyakan kita kadang-kadang terlupa dan terleka untuk memanfaatkan nikmat masa lapang dan kesihatan tubuh badan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Yang bermaksud dua nikmat yang sering memperdaya manusia, kesihatan dan kelapangan masa. Saudara muslimin, ketahuilah bahawa orang yang bijak mengurus masa dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah adalah orang yang berjaya. Sebaliknya, orang yang lalai dan membuang masa adalah orang yang rugi. Firman Allah dalam suratul Asr ayat 1 hingga 3,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, amanah ibu bapa bukan hanya setakat memenuhi keperluan fizikal dan pendidikan anak-anak, tetapi yang lebih utama ialah menyamai dalam diri mereka nilai-nilai agama sejak daripada kecil lagi. Kita hendaklah mengambil contoh Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak-anaknya. Firman Allah dalam surah Luqman ayat 17, Ya bunayya aqimis salat. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegahlah mereka daripada yang munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Inna dzalika min 'azmil umur. Sesungguhnya perkara itu urusan yang perlu diambil berat dengan penuh keazaman. Saudara muslimin, terdapat bermacam-macam aktiviti yang boleh dirancang dan dilaksanakan pada musim cuti persekolahan anak-anak. Antaranya mengajak mereka menunaikan solat fardu 5 waktu sepenuhnya secara berjamaah di masjid, kerana ia adalah asas bagi segala amalan yang baik. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bermaksud, suruhlah anak kamu menunaikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun jika mereka enggan menunaikan solat, dan pisahkan tempat tidur mereka. Tuan-tuan, bimbinglah anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran. Ajaklah mereka membantu kerja-kerja di rumah. Bawalah mereka menziarahi sanak saudara. Pergilah melancong bersama-sama dengan mereka agar mereka berpeluang untuk melihat dan mengenali dunia luar. Anak-anak juga boleh dihantar untuk menyertai kursus jangka pendek seperti kelas ICT, kelas Ordoain, camp solat, kelas-kelas kemahiran atau apa-apa sahaja aktiviti yang bersesuaian yang boleh memberi nilai tambah kepada pembentukan jati diri anak-anak kita. Ibu bapa juga hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan anak-anak, kerana doa ibu bapa lah boleh menyebabkan kehidupan anak-anak kita dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada segala bencana. Marilah kita hayati firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah daripada isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزكنا ومولانا محمد. الحمد لله على آلائه وإحسانه
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته، ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم لعنايتك وتوفيقك على ولينا. Kebawah yang maha mulia, Seripaduka Baginda yang Pertuan Agung ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, وكذلك مولانا Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والداء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.